Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia Semasa 3 bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Kita mulakan dengan laporan ini. Kehadiran undi 18 dalam pilihan raya umum ke-15 memberi peluang kepada generasi muda memilih barisan kepimpinan yang mampu mengekalkan kestabilan negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pensyarah Universiti Putra Malaysia Profesor Madya Dr. Mohamed Izani Mohamed Zain berkata, peluang ini harus dimanfaatkan anak muda kerana sokongan mereka amat penting bagi membina kerajaan yang inklusif. Jelasnya penting untuk mereka keluar mengundi kerana satu undi memberi impak besar bagi membentuk kerajaan yang kuat dengan majoriti besar kemenangan. Selaras itu, manifesto parti-parti politik bagi memancing undi sewajarnya memenuhi selera anak muda ketika ini. Keduanya isu lah, isu yang melibatkan kepentingan anak-anak muda lah. Apa yang anak-anak muda perlukan sekarang? Mungkin isu pekerjaan, isu ekonomi, bagaimana mereka boleh melanjutkan pendidikan, meningkatkan lagi kemahiran mereka. Jadi isu-isu dan juga tawaran-tawaran barulah dalam manifesto mestilah banyak memberi faedah kepada anak-anak muda lah. Profesor Madya Dr. Mohamed Izani ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan memalsukan borang pengisytiharan barang ekspor 3 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Feng Seng 68 tahun di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh yang menjalankan perniagaan penghantaran barang didakwa memalsukan borang pengisytiharan barang yang akan dieksport dengan tujuan menipu Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau turut didakwa 11 lagi pertuduhan pilihan dengan niat curangnya mengemukakan invoice palsu syarikatnya bersama borang pengisytiharan ekspor tersebut. Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain perlu melaporkan diri di pejabat SPRM terdekat. Sebutan semula kes 7 November depan. Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat menyasarkan keuntungan lebih RM10 juta tahun ini berbanding RM7 juta tahun lalu. Kenaikan sasaran susulan peningkatan hasil nelayan dan kejayaan projek yang dijalankan Persatuan. Jelas Pengurus Besar Nikmat Azrin Shah Ismail, jumlah keuntungan diraih Persatuan itu turun tahun lepas disebabkan penularan wabak COVID-19 yang mengekang pergerakan nelayan untuk menjana pendapatan. Dalam pada itu, Nikmat akan menyalurkan dividen sebanyak RM1.7 juta kepada 100,000 ahlinya di 13 negeri sebelum Disember ini. Kira-kira 93,000 biji telur ayam pelbagai grade habis dijual dalam tempoh 3 jam di sebuah kedai pemborong telur di Bandar Cukai, Terengganu. Pemilik kedai telur Alfian Ibrahim berkata kedainya mula diserbu pelanggan seawal 7 pagi tadi sebaik sahaja pekerjanya membuka kedai. Beliau terpaksa menghadkan pembelian 2 hingga 5 papan seorang bagi pembeli dan peniaga makanan bagi membolehkan setiap individu yang berkunjung ke premisnya mendapat bekalan telur. Pelanggan yang datang termasuk pengusaha kuih dan peniaga kedai makan yang sanggup memandu lebih 60 km dari Kuala Terengganu dan Kuantan untuk membeli telur. Baik, perkembangan banjir di Langkawi, jumlah penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara meningkat kepada 62 orang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi, Kapten P. Fikri Darus berkata 18 keluarga itu ditempatkan di Dewan Syifa Padang Mat Sirat yang dibuka sejak Ahad lalu. Antara kawasan terjejas di Langkawi ialah Kampung Teluk Yu, Kampung Sungai Itau, Kampung Kilim, Tanjung Ru, Kampung Tua, Kampung Pasir Hitam dan Kampung Telaga Air Hitam. Saudara, laporan itu mengakhiri Semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.